yang benda lain. Jadi tuan-tuan, Syuraih ni kata, aku ni takut mati. Kalau boleh aku tak nak mati. Tak nak mati lagi sekarang ni. Aku banyak lagi amalan belum buat. Banyak lagi dosa yang aku tak taubat ni, ya Allah. Tiba-tiba Nabi kata, siapa yang benci mati, Nabi Allah benci jumpa dia. Maka dia pun duduk termenung di rumah, menangis susah hati. Sebab dia tak nak mati lagi. Dia takut mati. Dia tak suka mati. Dia tak puas hati. Dia jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nak tanya pendapat Aisyah, bagaimana dengan dia ni? Nabi kata, siapa suka jumpa Allah, Allah suka. Siapa benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Adakah saya ni, wahai Aisyah, saya ni Allah tak suka? Sebab saya kalau boleh, saya tak nak mati lagi. Saya banyak amalan belum buat. Saya banyak dosa lagi, wahai Aisyah. Adakah saya ni jahat? Kata Syuraih kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalaulah Allah benci jumpa saya susah hatilah. Sebab saya ni benci mati. Saya tak mau mati lagi. Maka dia pun jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, tanya pendapat. Inilah dia tuan-tuan. Kalau kita ni ada kekeliruan, kita ada persoalan, kita kena tanya pada orang dia. Tanya pada orang lain tak kena. So yang saya kata di Masjid Taman, Masjid Ar-Ridwan, kuliah Zuhur pagi tadi, siang tadi, pukul 10 lebih kurang, satu wartawan telefon saya, tanya pendapat saya tentang khatib yang baca khutbah di Pulau Pinang ni, pergi doa dekat Cina mana tak tahu. Dia kata, apa pendapat ustaz? Adakah boleh pergi doa macam tu? Saya kata no comment. Pasal apa no comment? Sebab saya tak dengar doa apa yang dia baca. Saya mana boleh bagi komen pada satu benda yang saya tak tahu, pada satu benda yang saya tak dengar. Jadi apa pendapat ustaz dia doa tu? Saya tak boleh komen lah, sebab saya tak dengar. Macam mana saya nak komen? Dia doa apa? Kita kena tengok apa yang dia doa. Bukan masalah dia sebut nama. Sebut nama dalam khutbah ni, sebut nama Netanyahu pun boleh. Sebut nama Barack Obama pun tak apa. Barack Obama pun tak apa. Sebut B lah. Tapi kita kena tengok konten dia itu. Apa yang konten dia. Konten dia saya tak tahu. Mana boleh saya hujah, mana boleh saya cakap benda yang saya tak tahu. Itu komen saya. Jadi ustaz tak nak komen. No komen lah. Nak komen apa, saya tak ada benda saya tahu. Lebih baik saya kata, puan, telefon ustaz ni sendiri, nombor telefon dia pun saya ada, dia ni pun kawan saya, telefonlah dia, tanya apa yang dia cakap, supaya kita puas hati. Ini keadaannya. Jadi ustaz macam tak doa untuk TYT, tak doa untuk Agung tu macam mana? Yang tu sebaik-baik adabnya kenalah doa. Kita ni duduk dalam satu negeri, ada sultan dia, ada pemerintahnya. Sebaik-baiknya doa lah. Apa salahnya doa? Tak salah. Itu sajalah komen saya. Apa yang dia buat saya tak mau komen, sebab saya tak dengar, saya tak mau apa. Itulah keadaannya. Jadi kalau kita semua macam itu kan bagus. Ya, kita komen satu benda yang kita tahu. Benda yang kita tak tahu, tak salah kita komen. Bila kita jadi komentar tak tentu hala, akhirnya kita akan jadi musibah pada kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Yang tahunya siapa? Yang tahunya ialah yang bercakap. Yang tahunya ialah tuan tubuh dia. Tanya pada dia. Bila tanya pada dia, selesailah kekeliruan, terungkailah segala kekusutan. Kalau kita duk tanya pada orang ramai, sampai bila pun tak kusut, tak selesai, malah dia bertambah kusut. Di sini Syuraih ini dia tanya kepada orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui itu siapa ya? Rasulullah. Tapi Rasulullah dah wafat pada masa itu. Maka orang yang boleh memberikan tafsiran kepadanya siapa dia? Isteri Nabi SAW, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tanyalah kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Ni baru betul. Banyak orang sekarang ni dia tanya pada orang yang tak tahu. Tanya hukum menutup aurat pada artis. Macam mana nak betul? Macam mana nak betul? Ya, tanya hukum
hudud pada Sami Belu. Mana dia tahu? Allah kata tanya pada orang yang tahu. Bila kita tanya pada orang yang tak tahu, jawapan dia pun merapulah. Siti Aisyah ni dia tahu, dia alim. Isteri Nabi, berapa belas tahun duduk dengan Nabi. Kahwin dengan Nabi umur 9 tahun tinggal sekali. Mati Nabi umur dia 18 tahun, 19 tahun. Dekat 10 tahun duduk dengan Nabi SAW. Maka dia mengetahui segala-galanya tentang apa yang berlaku, apa yang Nabi kata. Baik. Manakala datang faham ini kepada Syuraih, maka susahlah hati dia. Sebab bila susah hatinya, semua orang susah hati. Tuan-tuan sekarang ni pun susah hati. Siapa yang nak mati? Duduk seorang-seorang dalam kubur. Siapa nak? Ramai-ramai macam ni tiba-tiba duduk seorang-seorang. Boleh tengok televisyen, tiba-tiba tak boleh tengok TV. Boleh pergi Giant, tiba-tiba duduk dalam tanah. Siapa yang nak? Alman London, Alman lemah kerambat, semua duduk ada lah ni. Tiba-tiba tak boleh makan. Ulat yang makan kita. Siapa yang nak? Maka siapa yang nak mati? Adakah orang yang tak mau mati ni jahat? Syuraih faham orang yang tak nak mati ni jahat. Maka dia pun datang berjumpa dengan seorang isteri Nabi yang alim besar, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, meninggal ketika berusia 56 tahun. Kata dia, macam mana ni puan, wahai Ummul Mukminin, siapa yang tak bencikan mati? Ustaz yang bercakap depan tuan-tuan ni pun takut mati. Saya ni pun takut. Banyak dosa. Nak tidur mengucap, nak jalan mengucap. Takut mati dalam keadaan tak sempat mengucap. Takut tuan-tuan, mati keldai. Yang Nabi takut ialah keldai. Suara yang Allah benci ialah suara keldai. Yang Nabi takut ialah takut mati keldai. Sahabat tanya pada Nabi, apa dia mati keldai? Jawab Nabi SAW, mati keldai, mati himar ialah mati mengejut. Mati tak sempat minta maaf. Mati tak sempat minta ampun. Mati mengejut. Mati macam ni Nabi tak suka. Sebab takut tak sempat minta maaf. Jadi dia datang jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, wahai Aisyah, siapalah yang tak takut mati? Siapalah yang tidak benci mati? Saya ni takut mati. Saya ni pun benci mati. Saya faham daripada hadis ni, siapa yang benci mati, Allah benci jumpa dengan dia. Macam mana saya ni, wahai Aisyah? Lalu Aisyah pun jawab, tuan-tuan tak boleh bagi kuat sikit ke mikrofon tuan-tuan ni? Sakit tekak dah saya. Tambah sikit bass ke, gitar bass ke apa ke. Nampak kosong sangat ni tuan-tuan ni. Ya. Sakit tekak lah ni. Minta technician ke, technical ke, tolong mai tengok kat ni. Ya, bagi sikit, kuat sikit ni. Dia agak perit suara saya ni. Baik. Apakala didengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha pertanyaan Syuraih, lalu Siti Aisyah pun berkata, wahai Syuraih, aku pun pernah faham macam mana yang kamu faham. Macam mana yang kamu faham, aku pun pernah faham. Baru cantik. Saya cadang nak berhenti dah tadi, tapi pak saya dah elok pula, mau pukul 12 pula berhenti. Tadi cadang pukul 10 nak berhenti dah tuan-tuan. Dah dia elok pula, mic ni pula seronok pula asal dia. Jadi tuan-tuan, Siti Aisyah kata, apa yang kamu faham, aku pernah faham. Aku pun sangka mati, minta benci mati itu tak elok. Tak suka mati ni tak elok. Aku pun tak suka lagi mati. Aku ni pun kalau boleh nak panjang lagi hidup. Perasaan kamu pernah aku pun rasa yang sama. Aku pun pernah rasa tak mau mati macam kamu rasa. Dan bila aku dengar Nabi cakap macam tu, aku pun rasa takut sebab aku ni ada perasaan benci pada mati. Lalu aku pun bertanya kepada Nabi SAW. Apa dia yang Siti Aisyah tanya? Kata dia, faqultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah,
Adakah maksud sabda Tuan hamba ya Rasulullah, bencikan mati? Kalau nak kira ya Rasulullah, semua orang benci mati. Semua orang benci mati. Yang tak benci mati ni orang bunuh diri. Ya, nak bunuh diri. Macam-macam cara bunuh diri. Yang telan racun, yang tembak, yang terjun bangunan, yang kerak urat leher, yang kerak urat lengan, urat nadi, yang start enjin kereta, dia masukkan pipe daripada exhaust masuk ke dalam kereta, tutup tingkap exhaustnya masuk dalam